Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita kumpul lagi sebiasa akhir bulan pada hari Ahad subuh macam ni. Ditetapkan insya-Allah kita akan meneruskan tajuk berkenaan mengenal akidah Imam Empat Mazhab. Yang mana kita kali terakhir kita bincangkan itu kita sebut tentang Imam Malik rahimahullah, beberapa perkara berkaitan asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut oleh Imam Malik. Yang terakhir kita ambil itu adalah berkaitan dengan tajuk berkenaan dengan persoalan yang ditimbulkan berkenaan dengan bersemayamnya Allah Subhanahu Wa Taala atas arasy oleh seorang lelaki kepada Imam Malik rahimahullah. Lalu dia tanya bagaimanakah bersemayam itu. So, jadi Imam Malik rahimahullah dia tak pernah marah, macam perawi meriwayatkan kisah berkenaan, dia tak pernah marah seperti marah demikian. Lalu Imam Malik dia tengok kat bumi sebentar, tanah, kemudian dia angkat kepala dia dan kemudian dia kata al-istiwa maklum. Istiwa, kalimah istiwa tu bersemayam Allah Taala maklum. Mana kau tahu, aku tahu, semua orang tahu maksud dia. Tapi bila tanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kaifiyat majhul. Sebab Allah Taala tak ada contoh untuk dibandingkan dengannya sesuatu pun. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan apa Allah Taala kata tentang dirinya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, tanya mengenai apa berkaitan dengan sifat Allah Taala tadi, cara bagaimana itu adalah bid'ah. Maka Imam Malik pun kata dia suruh keluarkan oleh lelaki tersebut daripada masjid kerana orang tersebut membuat persoalan-persoalan yang macam kita sebutkan dahulu pada asal para sahabat Nabi pada zaman para tabi'in, mereka tak pernah soal apa Allah Taala kata tentang dirinya, terima. Sebab kita macam kita terangkan akidah ahli sunnah berkaitan asma dan sifat adalah kita tahu makna tapi tak tahu cara. Mana kita isbat apa yang Allah Taala tentukan bagi dirinya tanpa sebarang contoh. Tak boleh samakan dengan makhluk. Sebab Allah Taala sebut tentang dirinya laisa kamitslihi syai'. Tak seumpamanya suatu benda pun. Tak ada serupa dengannya satu benda pun. Kemudian dalam masa sama bila kita tanzihkan Allah Taala daripada keserupaan dengan makhluk, bukan pula kat situ ada hak untuk kita menafikan apa yang Allah kata tentang dirinya. Ini bila masuk macam dulunya asal kalau kita faham antara yang mula sekali diketahui mengatakan apa perkara penafian terhadap Allah Taala, macam apa Jaham bin Safwan yang dia bila dia nafikan Allah Taala melihat berkata-kata, sebab dia kata kalau Allah Taala tadi tak dilihat sekarang baru lihat, Allah Taala jadi makhluk. Tadi tak perintah sekarang berperintah, baru maka makhluk. So habis dia buang semua sekali. Bahkan ada kalau tuan-tuan, saya tak galakkan tengok, tapi kalau tuan cari dalam YouTube ada sebahagian syarahan-syarahan tajuk tentang perkara ni, boleh dengar dengan jelas kata-kata sebahagian tuan guru yang mengajar tentang asma dan sifat berdasarkan kepada ilmu kalam. Dia kata tak boleh kata Allah berkata-kata. Kena kata Allah perkata. Kalimah tu tak wujud. Allah tak berkata-kata tapi perkata. Allah tak mendengar tapi pendengar. Allah tak melihat tapi pelihat. Tuan-tuan buka dalam kamus, tak akan jumpa kalimah pelihat, pendengar, perkata. Sebab dia tak boleh, dia tak nak cakap Allah berkata-kata. Sebab berkata-kata, kita berkata-kata, Allah berkata-kata, maka makhluk. So dia buang. Ini masalah sebab kita faham kalimah. Dia sebut asal mendengar, mestilah dengar suara. Kau lihat mestilah objek. Tuan-tuan tak dengar benda, tuan-tuan dengar suara. Betul Allah Ta'ala sebutkan tentang diri Sami'ud du'a.
Allah Ta'ala mendengarkan seruan. So basic ni sebenarnya ini yang pegangan yang saya sebut, kata ahli sunnah ni dia ada dua tajuk. Tajuk pertama, bila Allah Ta'ala ceritakan kepada kita apa-apa tentang dirinya, kita isbat, kita nafikan. Tapi pengisbatan kita tanpa sebarang contoh. Jangan bandingkan Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala tak ada bandingan dengan makhluknya, takkan serupa. Tak ada apa yang pada makhluk ni menyamai apa si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu. Tapi dalam masa yang sama, bila kita tanzihkan Allah Ta'ala, tapi tanpa kita abaikan maksud apa yang Allah Ta'ala firman kepada kita. Sebab sebagai contoh, bila kita nak kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai yang Maha mendengar, dengan keimanan itu kita bina untuk diri kita sikap, yakni apa kita nak lafazkan kita jaga, sebab Allah Ta'ala amat-amat mendengar. Dan juga bila kita tahu kita ada hajat, maka kita melafazkan akan doa. Sebab tu doa-doa Nabi SAW kesemuanya adalah didengar oleh para sahabat. Kesemua doa Nabi didengar. Sebab tu bila kita lihat Imam An-Nawawi rahimahullah, bila dia kumpulkan doa-doa Nabi SAW, kita azkar. Tuan-tuan tengok kitab punya tebal. Sebab dia kumpulkan doa Nabi bangun tidur, doa Nabi masuk tandas, keluar tandas, doa Nabi naik kenderaan, doa Nabi musafir, doa Nabi, semua sekali dikumpulkan. Tapi lafaz itu berbunyi. Sebab apa? Sebab kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan apa yang Allah cerita tentang dirinya itu mendengar akan doa, mendengar akan suara. Jaga daripada maksiat, berusaha untuk berdoa kepada Allah Ta'ala untuk hajat-hajat. Ataupun macam tentang tajuk turunnya Allah Ta'ala pada sepertiga akhir malam, kita faham kalimah tapi tak tahu cara. Yang penting untuk kita tentang penceritaan berkenaan adalah kita bangun malam, berdoa pada sepertiga akhir malam. Kerana Allah Ta'ala akan berkata kepada kita, kepada semua makhluk yang di muka bumi, hal min sa'ilin fa'utih, tak adakah orang nak minta aku berikan? Tak adakah orang nak minta aku nak berikan, aku akan berikan. Tak adakah orang bertaubat, aku berikan taubat. Tak adakah minta ampun, aku ampunkan. Tiap-tiap malam. Yang bila kita beriman dengan apa Allah Ta'ala beritahu pada kita sepertiga akhir malam, kita bangun, kita usaha untuk bangun pada waktu tersebut untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hajat kita. Ni banyak orang tak beramal dengan ini, tapi dia tinggalkan bangun doa kepada Allah Ta'ala, besok pagi start kereta pergi jumpa bunga, jumpa ustaz, memohon pada Allah Ta'ala dia tak buat. Waktu yang Nabi sebutkan makbulnya doa, dia tak bangun. Itu pelik. Sebab janji Nabi itu lebih aula dia percayai daripada apa-apa yang lain. Tapi ini keadaan yang berlaku. Sebab balik pada asal, bila dia tanzihkan Allah Ta'ala, tapi dia abaikan semua sekali apa disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Hatta dia kata tak ada makna. Sedangkan kita beriman untuk beramal. Kita beriman untuk beramal. Itu yang kita kena faham bila kita bincangkan berkenaan dengan asma' dan sifat Allah SWT. Baik. Ada tiga lagi yang nukilkan tentang kata-kata Imam Malik. Lepas tu kita masuk insya-Allah kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Yang keenam daripada Yahya bin Rabi', beliau berkata, aku dahulu di si Imam Malik bin Anas dan telah masuk kepada seorang lelaki. Lalu lelaki itu berkata, ya Abu Abdullah, hei Abu Abdullah, ma taqulu fi man yaqulu al-Qur'anu makhluk. Apa engkau nak kata tentang orang yang berkata Quran tu makhluk? Ini pun sama, kata-kata yang keluar daripada punca dia ilmu kalam. Sebab dia kata Quran ni baru saja dikatakan kepada Nabi, maka dia baharu. Bila baharu dia makhluk. Berbincang pula masa tulisan, sedangkan kita tak pernah dengar ayat ni. Macam kita bagi tahu itu, nanti mungkin perbincangan tentang Imam Ahmad, nanti kita akan bincang lagi tentang tajuk Quran makhluk. Ni fitnah yang sangat besar berlaku. Imam Ahmad bin Hanbal antaranya yang dipenjarakan hampir 10 tahun disebat setiap hari kerana tak nak mengakui Quran itu makhluk. Apabila kerajaan Abbasiyah pada zaman tersebut berpegang dengan fahaman Mu'tazilah. Dia ada mufti Mu'tazilah, Ahmad bin Abi Du'ad, duk sibuk nasihatkan dia. Jadi ketika zaman tersebut 3 khalifah daripada Ma'mun, Khalifah Ma'mun, Mu'tasim dengan Wathiq. 3 khalifah tu semua sekali beramal dengan fahaman tersebut. Bahkan dia paksa rakyat untuk kata Quran tu makhluk. Kalau tak kata nanti kena hukum, dibunuh pun ada.
Imam Syafi'i rahimahullah dia trik kumpulan tu dengan kata Quran, Taurat, Injil, Zabur, 4 ni makhluk. Dia 4 jari ni. 4 jari ni makhluk. Dia tunjukkan macam tu supaya nak lepaskan daripada persoalan-persoalan yang timbul daripada khalifah pada zaman berkenaan. Tapi dia tunjuk jari je. Ni, jari ni makhluk dia tu. Sebab benda ni berlaku memang kita kata. Jadi zaman berkenaan bila ilmu kalam ni mula bahaskan kan apa kedudukan Quran. Jadi ada orang tanya pada Imam Malik tentang Quran makhluk. Maka berkata Imam Malik, faqala Imam Malik, zindik faqtuluh. Imam Malik kata ni zindik. Zindik ni kalimah yang digunakan oleh para ulama untuk meletakkan kedudukan orang yang buat benda kufur tapi tak mengaku kafir. Dan biasanya kita dalam Islam kita boleh mengkafirkan orang dengan secara langsung, kecuali selepas ditanya dan dipersoalkan dia baru kita cakap. Tapi kalau kata kita soal pun dia tak mengaku dia kafir, tapi dia buat benda kufur, maka digelar mereka zindik. Orang yang percaya wahdatul wujud, mana Tuhan menyerap dalam makhluk dan sebagainya, dia panggil zindik. Orang yang tak nak ibadat, tak nak solat kerana kata benda-benda ni tadi tak ikhlas, zindik. Zaman dulu lagi digelar, tidak mahu buat benda-benda arahan Allah Ta'ala tapi mengaku Muslim, ada gelar zindik. Ini gelaran yang khas para ulama gunakan. Sebab nak kata munafik tak boleh. Penggunaan kalimah munafik ni kita dah letak orang tu dekat neraka paling bawah. Mengatakan seorang tu kafir pun dengan tanpa bukti, mungkin dia siap cakap, dia sasul, maka kita kata orang person, maka kita kata benda tu mungkin dia tak faham, mungkin tak sekian, maka kita boleh panggil dia kafir. Tapi kalau orang tersebut masyhur daripada dia, terkenal daripada dia kalimah-kalimah yang kufur, kalimah kufur, tapi dia tak mengaku dia kafir, maka gelaran yang para ulama gunakan adalah zindik. Jadi Imam Malik kata lelaki yang kata Quran makhluk ni, ini zindik, bunuh. Lalu berkata lelaki tersebut, wahai Abu Abdillah, dia kata aku sebenarnya ceritakan kata-kata yang aku dengar je. Ini kata-kata ni aku dengar je, bukan aku cakap, tapi ada orang lain cakap. Lalu Imam Malik kata apa? Aku tak pernah mendengarnya daripada siapa-siapa, aku hanya dengar daripada engkau. Ini Imam Malik rahimahullah, dia bertegas, dia rasa benda tu besar kan, dia sebut kat sini, dia rasa kata-kata tu sangat dahsyat. Sebab kadang-kadang benda macam ni bila disebarkan oleh seseorang, kalaupun dia kata bukan kata-kata dia, tapi dia mula menyebarkan persoalan tadi kepada orang lain, benda tersebut akan menyebabkan ada orang yang mungkin akan jatuh kepada kesilapan tersebut, akan terikut dengan benda yang tidak sepatutnya berlaku. Sebab tu memang kalau macam kes benda macam ni, pemerintah atau kerajaan dia akan ambil tindakan dengan segera, bukan biarkan. Kalau kita lihat dalam zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu, seorang lelaki nama dia Subair, terkenal lelaki ni Subair. Kalau tuan-tuan buka dalam Sunan Tirmizi ada, Imam Nawawi, Imam Syafi'i pun sebut dalam kitab risalah beliau tentang seorang lelaki nama dia Subair, Sad Ba Ya Rin nama dia. Lelaki ni pada zaman Umar bin Khattab, dia jumpa orang ramai, dia tanya soalan pelik, soalan yang kadang-kadang tak pernah ditanyakan. Contoh macam wal mursalati urfa fal asifati asfa. Mursalat ni ada kata angin, ada para ulama kata kuda yang laju, ada dalam kuda dalam peperangan, ada kata malaikat. Khilaf yang berlaku dalam masalah ni sebenarnya tak beri masalah sedikit pun kepada pengertian Al-Quran. Al-Zariyat ke, tuan-tuan dengar kan Al-Zariyat apa benda, kan ada daripada salafus salih sendiri beberapa pendapat yang kata ini ada biji benih lah, ini angin lah, ini awan lah, ini hujan lah. Sebenarnya tak ada masalah, sebab dalam Al-Quran Karim kita ada kaedah, bila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan apa-apa yang dia sumpah daripada makhluknya, itu mutlak, tak tahu pun tak apa. Contoh paling mudah, kalau tuan-tuan biasa dengar wal asri, demi apa? Demi masa. Sering diambil demi masa. Sebenarnya kalau tuan-tuan buka dalam tafsir, ada je ramai je di kalangan salafus soleh kata wal asri demi waktu asar, demi waktu asar. Okey, sama ada pendapat demi waktu asar. Pasal asar ni kan yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, dalam satu hadis, bagi menjelaskan berkenaan dengan tajuk Suratul Baqarah ayat
ayat 239 itu berkenaan dengan tajuk solat wusta. Solatul wusta. Apa solatul wusta? Solat pertengahan. Kan Allah kata hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Pelihara ke atas solat-solat dan pelihara ke atas solat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan bangunlah kamu kepada Allah Taala dalam keadaan senyap, tidak lagi bercakap. Bahkan ni ayat 238, 239 tajuk lain. 238 surah Al-Baqarah. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Pelihara ke atas solat-solat, pelihara ke atas solat wusta. Bila diasingkan daripada keseluruhan satu perkara daripada yang ramai banyak tadi, diasingkan, maksud dia ada signifikan, dia ada kepentingan. So, jadi solat asar ni solat wusta. Yang dalam Quran Karim kata peliharalah ke atas solat-solat, pelihara ke atas solat wusta, dan bangunlah kamu kepada Allah Taala dengan keadaan senyap. Ni ayat 238 Al-Baqarah tu adalah punca kita solat tidak berbual. Jadi asalnya kita solat, kita berbual. Para sahabat Nabi dahulu sebelum turun ayat berkenaan, mereka akan solat lalu bersembang dengan teman sebelah dia. Jadi jumpa, jadi sekian bercakap. Sampailah turun ayat 238, bangunlah kamu kepada Allah dengan keadaan senyap, baru dah tak boleh cakap. Cuma yang saya nak kaitkan dengan tajuk solat wusta yang Nabi SAW sebut tentang orang-orang musyrik dalam peperangan Ahzab. Kan Nabi sibuk gali parit untuk pertahankan Madinah sampai terlewat solat asar tu, solat dan maghrib. Solat dalam waktu maghrib. Nabi kata semua Allah Ta'ala penuhkan rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka api. Mana kepada orang musyrik. Mereka solat sibukkan kita daripada solat wusta. So jadi kalau katakanlah maksud wal asri itu dengan waktu asar, dia ada dia punya sudut. Kerana kepentingan solat wusta asar, solat wusta boleh saja dia jadi sebab untuk kita kata demi waktu asar, demi waktu asar, bukan demi masa. Okay. Tapi kalaulah kita tak faham mana satu yang betul, Allah Ta'ala sumpah dengan wal asri. Apa asar tadi? Masa asar ke ataupun masa ataupun solat waktu asar? Dia sebenarnya tak penting bagi kita. Sebab setiap sumpah dalam Al-Quran Karim dia bertujuan untuk menegaskan kata-kata. Menegaskan kata-kata, bukannya maksud kata-kata, tapi menegaskan. Sebab lepas wal asri, tuan-tuan dengar apa? Innal insana lafi khusr. Itu tajuk Allah Ta'ala nak suruh kita dengar. Demi masa atau demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi dalam Quran Karim bila kita dengar sumpah tu, apa maksud yang Allah Ta'ala sumpah? Makhluk mana Allah Ta'ala maksudkan dengan sumpah tadi? Tidak menjadi masalah. Tapi lelaki ni, yang zaman Umar ni, yang kita kata zaman Umar dia sibuk sebarkan idea dia tadi macam lah, dia jumpa orang wal mursalati urfa fal asifati asfa. Apa maksud dia? Bila orang tak boleh jawab, apa Islam kau? Dia jumpa orang pula, dia kata Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa, kan? Siapa akan turun nanti di akhir zaman? Semua jawab Muhammad, Nabi Isa lah. Sebab Nabi Muhammad bagi tahu kita Nabi Isa yang akan turun. Lepas tu dia kata kenapa tak Nabi Muhammad? Dia mainkan. Jadi bila orang tak boleh jawab atau sekian, maka orang tak dikata kepada orang tu kau Islam apa? Lalu orang ramai mengadu pada Umar bin Khattab. Ini macam Ibn Tirmidzi riwayatkan, macam Imam Syafi'i riwayatkan. Dia orang ramai jumpa Umar bin Khattab mengadu tentang lelaki ni yang suka kacau orang ramai punya fahaman, rosakkan kefahaman orang ramai dengan soalan-soalan. Umar pun angkat tangan dan berdoa, Allahumma makkinni minhu, ya Allah bagi aku jumpa dia. Satu hari tengah-tengah Umar pergi makan orang ramai pada hari Jumaat. Ini memang tradisi sampai sekarang. Kalau kita perhatikan negeri Arab, kalau dia kata apa, pada hari Jumaat tu orang kaya-kaya ni di luar rumah dia akan menantilah orang miskin untuk tunggu lebihan makanan dan sebagainya. Umar bin Khattab buat bagi makanan untuk orang miskin pada hari Jumaat. Dan dia bagi makan ramai-ramai, tiba seorang lelaki tengah-tengah ramai itu angkat tangan. Dia kata apa? Ya Amirul Mukminin wal mursalati urfa fal asifati asfa. Apa maksud dia? Kan Umar berdoa, ya Allah bagi aku jumpa. Jumpa tengah-tengah bagi makan tu. Tahu Umar buat apa? Umar ambil kayu. Ini boleh buat pasal Umar adalah khalifah. Tuan-tuan jangan buat kerja macam ni. Sebab dia sebagai khalifah dia berhak.
untuk memberikan adab. Bahkan dia boleh arahkan orang untuk buat kerja yang ni. Masalah apa, laksanakan hudud atau takzir atau sekian, kembali kepada dia. So Umar ambil kayu, dia hayun, dia pukul kawan tu. Subaik tu dia pukul sampai kawan tu kata, udahlah ya, ini sakit, bunuh sajalah. Baru dia berhenti. Lepas tu Umar buang di daerah daripada Madinah, Umar buang dia ke Sana'a, ke Yaman, dan arahkan pada penduduk Yaman jangan bersembang dengan dia, jangan berbual dengan dia sampai dia tukar perangai. Ini benda yang kita lihat bila ada orang suka membuat kekeliruan dalam masyarakat. Hukuman Umar adalah dipukul. Umar pukul dia dan buang daerah, halang daripada bercakap dengan orang sebab dia mengganggu pemikiran orang ramai. Sebab ini bahaya. Jadi Imam Malik pun ketika lelaki ni kata Quran makhluk, Imam Malik kata, aku tak dengar daripada orang lain, aku dengar dari engkau. Aku tak dengar dari orang lain, aku dengar daripada engkau. Penyebaran kata-kata yang sedemikian sebenarnya akan mengelirukan orang-orang yang mempunyai akal yang lemah. Banyak orang mungkin kata tak apa ke, boleh kot, entah tak ada benda pun, start bila akan mula tersebar. So Imam Malik kata macam demikian. Ini disebut kisah ni oleh Abu Nuaim dalam Hilya Aulia jilid ke-6 muka surat 325, Syarah Usul I'tiqad Al-Sunnah wal Jamaah oleh Al-Lalakai jilid 1 249, dan juga Tartib Madarik Al-Qadi Iyad, ulama Imam Mazhab Maliki, Tartib Madarik Qadi Iyad jilid kedua muka 44. Okey. Kemudian yang ketujuh, daripada Abdullah bin Nafi', beliau berkata, dahulunya Imam Malik bin Anas berkata, barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, dia akan disakitkan dengan pukulan dan dikurung sehingga bertaubat. Dan kita Al-Intiqa muka 35. Maksudnya bagi dia benda ni adalah benda yang tak boleh berlaku. Pemerintah patutnya ambil tindakan. Para ulama bila keluarkan fatwa sedemikian, dia bukan mengajak orang ramai untuk buat kerja, untuk laksanakan hudud di tangan mereka. Ni kena faham. Hatta bila kita buka kitab-kitab fiqh kan, berkenaan dengan tajuk hukum orang yang murtad, orang yang melanggar hukum Allah Taala, ataupun orang yang terkeluar daripada iman atau Islam, bila para ulama sebutkan kalimah-kalimah berkenaan, dia bukan maksud mereka suruh orang awam ambil pisau tikam orang tu, ambil rotan pukul orang tu. Ini kena ingat, fatwa para ulama adalah berkenaan hukum yang patut diambil oleh kerajaan bagi menghalang kerosakan itu berlaku pada masyarakat. Ini sudut asal yang kena faham. Bila Imam Malik kata macam tu, jangan sampai ada orang kata macam, ustaz tu ajar, suruh pukul orang, bunuh orang. Sedangkan benda ni kata-kata Imam Malik, dia memberi fatwa berkenaan dengan perkara tersebut untuk kerajaan ambil tindakan, bukannya untuk orang awam. Memang sepanjang apa yang berlaku pada sudut contoh macam orang kata Quran makhluk ni, tak ada seorang pun orang yang kata Quran makhluk tu dipukul ataupun dibunuh. Orang yang tak nak cakap tu yang akan kena pukul, akan kena bunuh. Ketika zaman Abbasiyah dahulu, yang tak nak cakap tu yang kena hukum, yang bercakap bebas. Tak pernah pun ada ahli sunnah pergi tikam orang Mu'tazilah ke untuk yang mengatakan kata-kata sedemikian. Okey. Kemudian yang terakhir kata-kata Imam Malik rahimahullah, daripada Abdullah bin Nafi', beliau berkata Malik bin Anas, Allah fis sama', Allah di langit, wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya pada semua tempat. Ilmu Allah Ta'ala pada semua tempat. Allah Ta'ala tidak berada dalam alam ini untuk berada bersama makhluknya. Sebalik, Allah Ta'ala tidak akan ada dalam keadaan tadi. Tapi kadang-kadang bila dah masuk ilmu kalam, dia dah campur aduk, atas tak ada, bawah tak ada, kiri tak ada, kanan tak ada, depan belakang tak ada. Itu salah. Sebab tu kita sentiasa tahu, macam kita sebutkan hari itu, bahawa kedudukan Allah Ta'ala di atas diketahui secara ijma'. Sebab tu Nabi SAW bila Isra' dan Mi'raj Nabi adalah ke atas. Kita tadi solat subuh berjemaah, malaikat yang salin amal kita akan naik ke atas. Pada waktu malam akan solat subuh bersama kita, kemudian naik ke atas. Kemudian yang salin amal kita siang hari turun solat subuh bersama kita dan dia naik ke atas. Asal sekarang yang salin amal kita siang hari akan naik.
Yang salin amal kita untuk waktu malam akan turun pula. Tiap-tiap hari macam tu. Dan semua sekali malaikat tu akan naik dan turun. Doa kita akan diangkat ke atas. Itu semua tu jelas, tak perlukan kepada kekeliruan. Cuma orang kata macam mana? Tak boleh jawab sebab tak ada bandingan bagi Allah Ta'ala dengan makhluknya. So kita tak boleh serupakan Allah Ta'ala, macamkan Allah Ta'ala, tak boleh. Tapi kita kena tahu bahawa apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya adalah benar. Macam mana kita tak tahu. Kali kita sebut tapi tak pernah bahaskan. Sebab tu sebenarnya zaman dulu pun tak pernah ada persoalan. Sejak dulu ajal maut di tangan Tuhan. Kita sebut macam tu, selamba je. Tiba-tiba datang satu peringkat geng-geng ilmu kalam, dia kata jangan cakap tangan, kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalimah tu kita faham tapi tak tahu cara. Allah Ta'ala tidak seperti makhluknya. Jangan tukarlah. Apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya jangan kita tukar. Sebab tu dari dulu sampai sekarang tak pernah ada masalah. Tapi baru-baru ni start daripada satu peringkat dekat Malaysia ni, mungkin sejak 5-6 tahun, 7-8 tahun lepas, dah start satu masalah. Sebut je ajal maut di tangan Tuhan, asal cakap tangan. Allah Ta'ala menjisimkan Allah Ta'ala. Padahal tak benar pun. Sejak kecil dipakai, benda berkenaan tak pernah ada pun tajuk tu. Tapi ini realiti berlaku masyarakat. Baik, sekarang kita masuk kepada terjemahan ataupun pengenalan ringkas berkenaan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib Al-Qurashi bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Ya, ni kena betulkan sikit. Sebab dia sini Imam Syafi'i rahimahullah, dia punya silsilah dengan Nabi itu bertemu pada Muttalib. Datuk Nabi SAW kan nama dia Abdul Muttalib. Tuan-tuan biasa dengar kan Abdul Muttalib. Kena faham, Muttalib bukan nama Allah. Muttalib bukan nama Allah. Tapi cerita dia, datuk Nabi yang bernama Syaibah. Abdul Muttalib tu nama asal dia Syaibah. Dia dulu duduk dekat tempat yang jauh. Pasal salah seorang di antara atuk Nabi yang nama dia Qusay. Qusay ni dia duduk jauh daripada keluarga dia ke arah Syam. Lalu dia beranak pinak di sana, ada anak-anak dia balik ke Mekah, ada yang duduk lagi kat sana. So Syaibah ni atuk Nabi diambil oleh bapa saudara dia yang Hashim, adik-beradik Hashim. Adik-beradik Hashim. Dia Syaibah nama dia, Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. So Hashim ni adik-beradik nama dia Muttalib. So Muttalib ni dia pergi ke sana, ke Syam, ambil anak saudara dia yang nama Syaibah ni balik ke Mekah. Sampai di Mekah, dia tak perkenal pada orang ramai ni siapa. So orang ramai cuma nampak Syaibah ni duk bantu Muttalib buat kerja, angkat barang, buat ini, buat itu. Sampai akhirnya mereka gelar dia sebagai Abdul Muttalib, hamba Muttalib. So daripada Muttalib ni turunnya keturunan yang lahir daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Dia bertemu dekat situ. Muttalib tu pak saudara kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama betul dia adalah Syaibah. Dia ingat nama Abdul Muttalib sebenarnya kalau ikutkan pada kita sekarang yang pakai lah kot bagi nama tu, sebab nama tu bukan nama Allah. Muttalib bukan nama Allah. Demikian juga Manaf. Orang sering bagi nama Abdul Manaf kan. Manaf tu bukan nama Allah, bukan nama berhala. Tapi kadang orang kita dia kata tapi nama atuk Nabi. Ya betul, tapi jangan pakai. Anda kena tahu maksud dia. Sebab tu Nabi bagi tahu nama paling Allah sukai pun Nabi bagi tahu Abdul Rahman. So jangan kita ambil nama tadi just ikut-ikut tak tahu maksud. Tahu-tahu nama berhala. Sebab dalam keluarga Nabi memang ada orang-orang yang bernama dengan nama berhala. Contoh macam bapa saudara Nabi Abu Lahab, terkenal dengan Abu Lahab. Nama betul dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama bapa saudara Nabi Abu Lahab tu, yang orang panggil Abu Lahab sebab dia punya kata-kata kepada Nabi dan Allah janjikan untuk di neraka. Nama betul dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. So dalam keluarga Nabi
memang ada orang-orang yang nama bersempena berhala, jangan pening kepala. Sebab zaman tu memang diorang dah lari jauh banyak benda dah tak ikut dah banyak syariat. So yang macam atuk Nabi sendiri, yang Muttalib tu, yang dengan Nabi bertemu dia punya keturunan tu, dia sendiri Muttalib tu, dia bukannya disembah berhala, tapi nama dia Muttalib. Atuk Nabi nama Syaibah dipanggil Abdul Muttalib. Sebab tadi kan, Muttalib tadi bawa anak saudara dia daripada Syam balik ke Mekah. Orang tak kenal, tengok-tengok buat kerja, orang ingatkan dia hamba Muttalib. So Imam Syafi'i dari situ keturunan dia. Abu Abdullah gelaran dia. Okey. Tempat asal bapa dia itu Idris. Bapa Imam Syafi'i adalah Mekah. Kemudian bapa dia telah keluar ke Gaza di Palestin, lalu lahir dekat situ anak dia Muhammad. Itu Muhammad bin Syafi'i. Imam Syafi'i lahir kat situ. Kemudian mak dia bawa dia balik. Lepas bapa dia mati dan sebagainya, mak dia bawa dia balik ke Mekah. Ketika tu dia dan mak dia ni sebenarnya adalah seorang wanita daripada Yaman. Keturunan Yaman daripada kabilah Azd. Kan? Dan ketika dibawa Imam Syafi'i balik ke Mekah, umur dia adalah 2 tahun. Okey, setelah kematian bapa dia. Dia hafal Quran Imam Syafi'i sejak kecil lagi. Kemudian dia keluar ke kabilah Hudzail di pendalaman, dan mereka dahulu kabilah Hudzail ni antara Arab paling fasih. Okey, lalu dia hafal banyak daripada syair-syair mereka. Kemudian dia pulang ke Mekah dan dia telah dapat faedah daripada kabilah tadi, kefasihan dan juga sastra, adab. Dia duduk di Mekah dan dia membaca kitab atau belajar pada Muslim bin Khalid Az-Zinji, yang dia ketika itu adalah syekh pada orang Mekah di Tanah Haram dan mufti Mekah ketika itu. Dia duduk dengan guru dia ni sampailah dia dibenarkan oleh guru dia untuk memberi fatwa. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah daripada Mekah dia pergi ke Madinah. Di situ dia berjumpa dengan Imam Malik bin Anas. Lalu dia baca pada Imam Malik bin Anas kitab Muwatta. Muwatta Imam Malik ni sebenarnya kitab hadis yang himpunkan ada macam-macam bab fiqh, sejarah dan sebagainya. So Imam Syafi'i hafal. Ketika mula yang Imam Malik ambil perhatian pada dia adalah dia hafal kitab Imam Malik tu. Jumpa dia baca dalam keadaan tak tengok kitab. Okay. Lalu Imam Syafi'i dapat fiqh daripada Muslim bin Khalid Az-Zinji, dan hadis dapat daripada Imam Malik rahimahullah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah telah pergi ke Yaman. Lepas tu banyak orang tak tahu Imam Syafi'i pernah duduk di Yaman satu tempoh hidup dia. Bahkan ketika di Yaman tu dia memegang jadi amil untuk hakim atau pemerintah Yaman, nama Mus'ab bin Abdullah Al-Qurashi. Jadi Imam Syafi'i dia pernah jadi hakim dekat Yaman. Dia pernah jadi qadi dekat Yaman bagi pemerintah pada zaman berkenaan. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ketika tu berada di Yaman, dan Yaman ketika itu tempat tinggal banyak di kalangan orang Syiah. Lalu dituduh Imam Syafi'i dengan tasyayyu'ah. Ada orang tuduh dia sebab tak suka dia pegang jawatan, dia orang tuduh dia. Okey. Ketika itu khalifah yang memerintah kerajaan seluruhnya Islam ketika itu adalah khalifah ketika itu Harun Ar-Rasyid. Lalu dibawa Imam Syafi'i rahimahullah dia ketika itu di Madinah Riqah bersama sekumpulan orang yang dituduh, dan dibawa ni ke Baghdad untuk terima hukuman daripada khalifah. Jadi Imam Syafi'i Allah ketika itu dihadapkan tuduhan sebagai Syiah ni, dia sangat bahaya kalau bukan kerana kehalusan perbuatan Allah Ta'ala kepada beliau, dan juga syafaat seorang yang dekat dengan Harun Ar-Rasyid, iaitu Fadl bin Rabi' yang pertahankan Imam Syafi'i rahimahullah sampai dibuktikan dia sebenarnya tak Syiah pun, bukanlah seorang yang Syiah. Okay? Tapi dia kena ingat khalifah Bani Abbasiyah ni keturunan keluarga Nabi juga. Dia daripada keturunan anak-anak Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi ketika itu mereka memerangi akan golongan yang mengkafirkan para sahabat dengan Syiah utamanya. Okey, dekat situ bila berkata Imam Syafi'i rahimahullah di hadapan Harun Ar-Rasyid rasa seronok atau takjub dengan kefasihan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kemudian dia bebaskan Imam Syafi'i
Dan kisah ni berlaku tahun 184 Hijrah. Imam Syafi'i lahir 150 ketika dia pegang jawatan jadi mufti dan sebagainya, sebelum daripada umur dia 30 tahun. Ketika dia bawa ke Iraq, umur dia 34 tahun. Nak dihukum oleh gubernur ketika itu, oleh Harun al-Rashid, umur dia 34 tahun. Okay, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ambil peluang. Bila dia berada di Iraq ni, dia ambil peluang, dia masuk Baghdad dan dia mula buat berkenalan dengan anak murid kepada Abu Hanifah, itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan berlakulah dialog Imam Syafi'i dengan dia. Memang banyak kalau kita lihat dalam kitab Imam Syafi'i rahimahullah, dia akan nukilkan apa dia bahas dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Okay. Jadi kemudian dia balik lepas tu ke Mekah, yang mana tempat tujuan para ulama ketika itu, dan daripada seluruh tempat, kan semua orang datang ke Mekah, jadi pergi ke Mekah balik ke Mekah. Kemudian dia ambil faedah dan juga dia berbahas di situ dan ambil ilmu ramai daripada orang ramai di Mekah dulu, dan dia patah balik ke Iraq. Kali ni dia patah balik tahun 195. Ini ketika umur dia 45 tahun. Dia patah balik ke Iraq dalam khilafah Al-Amin. So dah lepas dah zaman Imam Malik, dah lepas dah ketika tu. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata. Dan dia ambil ketika itu daripada ulama Iraq. Okay, dan dia dekat situ dia karang kitab dia, iaitu Qaul Qadim ataupun Qaul Iraq. Imam Syafi'i dia ada fatwa di Iraq, lepas tu ada fatwa di Mesir. Ketika tahun 18 tahun umur dia 45 tahun 195 tu, dia patah balik ke Iraq, dan ketika itu dia isi kitab dia, karang kitab atau pendapat dia yang lama. Okay, dan kemudian telah berhimpun beliau dengan para ulama di Baghdad, imam mereka di antaranya Ahmad bin Hanbal. Dia jumpa Ahmad bin Hanbal kat situ. Kemudian dia kembali ke Mekah balik, okay, dan sebarkan dan ketika itu disebarkan ilmu dia, dan terkenallah Imam Syafi'i ketika itu. Dan umur 45 tahun ketika itu dia tengah terkenal. Okay. Dan kemudian dan banyak para ulama mengikuti cara beliau. Kemudian pada tahun 198 umur dia 48 tahun, dia kembali ke Iraq balik, kali ketiga lah. Tiga kali. Waktu kali pertama dia pergi Iraq, umur dia 34. Kemudian dia patah balik ke Mekah, tahun umur 45 dia pergi patah balik lagi, 48 dia pergi sekali lagi. Okey. Kemudian dia kata dia tinggal di Iraq sebentar, kemudian dia musafir ke Mesir, tinggalkan Iraq pergi ke Mesir. Dan bahkan dia sebut sendiri apa benda yang dia menyebabkan dia tinggalkan Iraq adalah keadaan masyarakat ketika itu dah mula mengubah cara hidup mereka kepada sibuk berqasidah dan juga bernasyid dalam masjid. So Imam Syafi'i lari, tinggalkan Iraq pergi ke Mesir. Okey. Dan dia singgah di Fustat, okey, sebagai tetamu kepada Abdullah bin Abdul Hakam, yang dikira sebagai salah seorang anak murid Imam Malik rahimahullah. Ketika itu memang cara Imam Malik mengajarkan agama, fiqh Imam Malik tersebar di Mesir. Okey. Dan di Mesir ketika itu beliau karang kitab Al-Um. Okey, ini adalah kitab Qaul Jadid. So kalau kita kata Imam Syafi'i dia ada Qaul Qadim di Iraq, Qaul Jadid di Mesir. Okey. Dan dia isi kitab ada juga kitab risalah dalam usul fiqh. Dan Imam Syafi'i sebenarnya kita faham dekat sini, dia adalah salah seorang imam 4 mazhab yang terkenal. Tersebar mazhabnya dengan sendiri bila mana dia pergi berjalan menyebarkan ilmu. Dia pindah ke Iraq, pindah ke sekian, ketika itulah fahaman dia tersebar. Okey. Okay, dan beliau lah yang menulis kitab dia sendiri dan disampai kepada anak murid dia. Dia berbeza sebahagian para ulama, dia tak karang, dia bercakap, anak murid salin. Imam Syafi'i dia karang sendiri dan dia sampaikan kepada anak murid-murid dia. Okey. Dia tak dikenali cara ni kepada di sisi para ulama yang lain. Imam Syafi'i dia ni seorang boleh katakan pasal duduk dengan kabilah Arab Hudzail tadi, dia seorang yang pandai bersyair. Bahkan memang ada kitab khas Dewan Imam Syafi'i. Okey. Dan dia kata, dan gaya dia dalam mengarang adalah sangat mudah untuk difahami dan gaya sangat senang untuk disebarkan. Kita dapati sebahagian daripada karang-karangan beliau ni memang ada roh para penyair, cara dia mengarang. Okey. Dan beliau adalah yang pertama mengarang kepada usul fiqh. Okey. Dan yang pertama
meletakkan peraturan bagi pemansuhan hadis daripada mansuhnya. Dia buat bandingan, ada hadis yang memansuhkan, ada hadis yang dimansuhkan. Dia antara yang pertama letakkan peraturan ini, okay, supaya orang faham tentang hadis Nabi SAW. Di antara karangan beliau adalah kitab kitab Risalah dan Usul Fiqh, kitab Sabilun Najah, Dewan Syair beliau dan selainnya. Beliau mati di Mesir pada tahun dalam umur dia 53 atau 54 tahun. 204 dia lahir 150, dia mati tahun 204. So umur dia ketika meninggal adalah 54 tahun. Okay, ini semua ni kita kata antara perkara ringkas tentang Imam Syafi'i rahimahullah. So insya-Allah kita akan bincangkan nanti akidah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah pada kali akan datang insya-Allah. So jadi itu ringkas. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.